Ada beberapa yang macam confused bila saya minta hantar tutorial cert dengan log tu. Okay, so sekarang saya akan bentangkan apa beza dan persamaan antara ketiga-tiga index, search dan log ni. So untuk index, first kali kita belajar simplify. Kecil sangat ke tulisan saya? Okay, so simplify benda biasalah, apply kita punya rules je. Rules of index and then mana tambah, mana tolak, mana darab, mana bahagi, mana kuasa jumpa kuasa, benda tu semua basic. Okay. Yang kedua kita belajar solve equation. So bila kita solve equation of index, okay, sama ada kita akan samakan dia punya base ataupun dia akan jadi kuadratik. Okay, dan bila kita solve equation kat sini, untuk index kita tak perlu recheck. No recheck. Okay, so itu untuk index. Yang paling simple lah. Yang banyak mendatangkan masalah kat korang adalah search dengan log, betul tak? Okay, so dekat search, so yang pertama sama juga. Kita belajar simplify. So dekat simplify ni lah kita ada rationalize. Rationalize ni apa? Rationalize tu bila ada search dekat bawah sahaja. Search kat bawah. So kalau ada search kat bawah, macam mana nak rationalize? Kita darab dengan conjugate. Okay, so conjugate tu apa? Conjugate tu adalah yang berlawanan dengan apa yang ada dekat bahagian bawah tu. Okay, so saya bagi tips hari tu dia adalah A squared minus B squared. So itu untuk rationalize dan juga conjugate. Yang kedua, kita belajar solve juga. So solve equation ni saya dah bagi steps. So step dia, yang pertama susun. Susun sampai ada search sahaja di satu bahagian. Okay, so search sama dengan something. And then yang kedua, SBS. Yang ketiga, recheck. So dalam tutorial yang saya minta hantar hari tu, ramai sangat yang terlupa buat step yang ketiga ni. Okay, so recheck ni guna table. Ada yang recheck tapi tak guna table. Nanti saya tunjuk contoh. Selepas tu, mesti tunjuk kita terima kalau left hand side equal right hand side. So reject if left hand side not equal right hand side. Dan benda ni kena tulis. Kemudian log, sama juga. Benda sama je sebenarnya korang belajar ni, simplify, solve equation. Simplify, solve equation. So untuk simplify kita just apply law of logarithm lah. Sama ada kita akan jadikan dia kepada seketul log ataupun hanya seketul nombor. Itu je biasanya yang kita simplify. Yang kedua, kita solve equation. Ni pun saya dah cerita dia punya steps. So step dia yang pertama always susun. So bila susun, kita punya log mesti single. So single ni saya kata hari tu, dekat depan log tu mesti satu. Tak boleh nombor lain. Mesti satu. Dan dia juga mesti positif. Dan haruslah kiri dan kanan mesti sama base. Kalau tak sama, kita tak boleh pergi ke step kedua iaitu compare. Okay, so bila dah compare, kemudian dapat nilai X. So nilai X tu kita mesti recheck. So macam mana kita nak buat recheck kat sini? Kita tak pakai table, tapi kita pakai mata. Tengok. So saya dah explain macam mana kita tengok benda ni dekat kalkulator. Kita akan pastikan substitute nilai X dalam original question. So kita akan pastikan log AB. Kita masukkan dalam satu-satu log kan, bukannya dalam kesemua equation sepanjang-panjang tu, tidak. Kita akan ambil seketul-seketul log tu. Kita akan test one by one dan kita akan make sure kita punya A dan B mesti positif. So kita akan reject kalau dia negatif. Dan kita mesti tulis kalau negatif. So kalau reject, tulis siapa. Siapa punca yang menjadikan bila kita tekan kalkulator tu jadi max error tau. So siapa punca tu awak kena tulis dekat situ dan awak just tulis dia is undefined. Okay, so step paling penting adalah step recheck, tapi ada beberapa yang tak buat langsung dekat search tu. Okay, so ada beberapa yang macam ada bermasalah lah dekat sini bila saya tanda dan ada yang macam merepek gila. Saya pun macam mana awak boleh dapat benda ni tak tahu. Okay, dan bila saya dah bagi hint, ramai yang tekan benda tu guna kalkulator. Kan saya bagi hint, darab kan. Okay, so kalau kita tak pakai kalkulator, kita akan dapat cert 5 over cert 3. Ni tak pakai kalkulator punya orang. Kalau pakai kalkulator, dia akan dapat cert 15 per 3. Ni kantor ya, pakai kalkulator. Tapi tak apa. And then kita akan dapat tambah 1 tolak 1 minus cert 3 per cert 5. Bawah ni kita expandkan dia. Saya cakap kita ada 8 tambah 2 cert 15 tolak 8 tolak 2 cert 15. Okay, begini. So dekat bahagian atas tu, yang satu dengan satu tu kita boleh cancel. So tinggallah cert 5 per cert 3 tolak cert 3 per cert 5. So dekat situ kita boleh samakan dia punya denominator.
Okay, sama ada awak nak samakan denominator dia ataupun awak darabkan dengan conjugate, berasingan, tak ada masalah. Tapi kalau saya samakan denominator, saya akan ada 5 per set 15 tolak 3 per set 15. Ni saya samakan denominator dia. Saya conteng kat tepi macam mana saya buat. Basically, saya cuma darab silang je lah. And then sini pun sama. So sebab tu dapat 5 tolak 3 over set 15. And then over 8 dengan 8 ni habis. So tinggal 2 tambah 2. So 4 set 15. So dekat sini bahagian atas awak ada 2 over set 15 per 4 set 15. Dekat sini kalau ada masalah terus on mic Dekat sini ramai sangat yang buat salah. Taklah buat salah pun. Tapi obvious sangat dia tekan kalkulator. Dia terus darab sini. So bila ini didarabkan dia jadi pelik. Dan step dia selepas tu pelik lah. Saya tak ada masalah kalau step selepas tu adalah betul. So benda ni, kau tengok pecahan ni 3 tingkat. Pecahan bila 3 tingkat, dia selalu bermasalah kalau kita nak terus darabkan conjugate. Faham ke? Kita kena buat pecahan tu 2 tingkat dulu. Faham bila saya cakap pecahan ni bertingkat? So pecahan ni 3 tingkat, kita kena convert dia jadi 2 tingkat. So di sini bahagi kan. So bila kita ada A over B bahagi C, kita nak tukar dia jadi darab, dia jadi 1 per C. Sebab dekat C ni dia per 1. So apa yang berlaku dekat sini adalah 2 per set 15 darab dengan 1 per 4 set 15. So bila awak darabkan dia, straight away je kan macam ni, awak akan ada 2 over 4 set 15 set 15. Actually tak payah darab conjugate pun kat sini. So awak boleh terus dapat ni 1, ni 2, ni 1. So kita ada 1 per 30. Lepas tu ini lagi beberapa yang pelik lah datang daripada sini. So dekat sini ramai yang rujuk saya soalan ni dan saya bagi tahu untuk combinekan terus semua orang yang ada kat situ. Okay, dekat bahagian atas combine sebab semua log ni sama base. So kita boleh combinekan dia kepada seketul log sahaja. So dia akan jadi set 27, set 8 over set 125 over log 6 per 5. So menggunakan property of set, semua orang dekat bahagian atas tu boleh combine dalam satu payung set sahaja. So dia akan jadi macam ni. Log 216 per 125 over log 6 per 5. So square root tu kita boleh, dia kan kuasa 1 per 2 kan. Kita boleh bawa dia pergi depan. Jadi 1 per 2 log 216 per 125 over log 6 per 5. So bila kita dah buat banyak soalan log, kita tahu nanti dua orang ni akan cancel each other sebenarnya. So kalau kita nak potong dia, dia mesti jadi sama. So bila jadi sama, dia akan jadi bahagian atas mestilah 6. Bahagian bawah sini mestilah 5, betul tak? Dan kita familiar, 5 dengan 125 ni ada kaitan. 125 adalah 5 kuasa 3. So kita check dekat kalkulator, adakah 6 kuasa yang sama? Iaitu kuasa 3 adalah 216? Yes. So kalau kita tuliskan dia, dia akan jadi 1 per 2 log 6 kuasa 3 over 5 kuasa 3 over log 6 over 5. So dekat sini kita akan gunakan index punya property. So nampak tak benda ni semua combine, cert, log dan index dalam satu soalan yang sama. So kalau awak tak ingat satu pun property, habislah matai. Apa tadi? Index. So kalau kita ada A over B kuasa N, kita ada A kuasa N over B kuasa N. So sekarang kita nak patah balik proses tu. So bila kita patah balik, saya ada 1 per 2 log 6 per 5 kuasa 3. Macam tu. So 3 ni boleh bawa pergi depan. And then boleh potong log 6 per 5. So that's why kita dapat 3 per 2. Tapi ramai yang buat, semasa dia masih jadi kuasa, ramai yang dah potong terus bagi jawapan. So actually step yang ni adalah tak betul lah, kurang tepat. Kita tak boleh potong bila mana kuasa tu masih ada dekat atas. Kita kena bawa dia pergi depan dulu. Okay, so saya ada 1 per 2, 3 log 6 per 5 over log 6 per 5. So macam ni baru kita boleh cancel dan kita dapat jawapan 3 per 2. Ni yang saya cakap tadi. So obviously ini tekan kalkulator. Okay, so saya tak ada mention nama dekat sini, hanya tuannya sahaja yang mengenal tulisan sendiri. Okay, so saya minta maaf awal-awal kalau terasa hati, tapi ini hanya untuk pengajaran sahaja. So di sini apa yang silap adalah ni, obvious sangat tekan kalkulator. Semua-semua ni. Okay, so step ataupun flow jalan kerja mesti logik. Saya tanda betul je lah untuk ni. Kemudian di sini. Okay, so step untuk multiply conjugate ni ada satu markah ya. Kalau kita punya exam bukan objektif lah. Bila exam bertulis, multiply conjugate ni ada satu markah. Bila kita buat macam ni, obvious sangat yang sama ada. First, kita tekan kalkulator. Second, kita kira dekat kertas conteng. So, tolong ingat semula jalan kerja ada markah. So, kira saja semua benda dekat sini. Okay, so saya tengok seketul-seketul jalan kerja awak step by step. Sebab saya nak fahamkan apa benda yang awak tengah buat tu. Kemudian, dekat sini. So, recheck akan bermasalah. Saya dah conteng merah pula kat situ kan. Okay, so kalau boleh nampak dekat bahagian anak panah sini. Bila dia recheck, dia terus kasih sama dengan 8. Tak boleh tau. Tak boleh sebab apa? Sebab lepas tu
dia dapat 14 sama dengan 8. Mana kita tahu benda tu akan sama dengan 8? Macam mana kita boleh tahu? Kalau macam dari awal kita buat equal sign, lepas tu ujung-ujung kita nak buat not equal sign, pun tak boleh juga. Okay? So please mesti guna table. Baru kita boleh nampak jelas. Dan tulis perkataan reject because left hand side not equal to right hand side. So ni satu markah. Kalau ada satu markah. And then final answer betul, satu lagi markah. Ni pun lebih kurang macam tadilah. Sama juga. So sini equal. Tiba-tiba kat sini 14 sama dengan 8. Benda tak sama pun. So apa yang berlaku di sini? Okay. So mesti buat dalam table. Okay, so ni contoh yang baik lah. Siapa punya saya dah tak ingat dah. Okay, so first dia nampak buat step SBS. Kemudian dia fakturkan. Kemudian dia buat table. Kemudian dia bagi jawapan rejected because kenapa. And then dia state final answer. So ini adalah contoh yang baik lah. Terima kasih dan tahniah kepada tuan tulisan. Okay, so now barulah saya nak masuk linear equation. So kalau ada tengok semua ada dua parts je pun. Ataupun kalau awak tengok nota tu ada 3. Satu variable, 2 variable dengan 3 variable. So satu variable ni biasanya dia ada satu huruf sajalah. 2 variable, 2 huruf, 3 variable, 3 huruf. So di metrik dekat 3 variable ni lah yang lebih mencabar. Especially kalau dia tanya dalam bentuk pecahan. So dekat sini sama juga. Kenapa saya bagi contoh ni? Saya nak tunjukkan algebra. Okay. So ini semua senang sebab ini adalah nombor bulat. Dan apa yang kita perlu buat dekat 7 sini, kita hanya perlu expand kurungan ni. So bila kita expand, 4U tolak 14 tambah 7U. So kadang-kadang ada yang cuai juga ni, tambah nanti jadi masih tolak lagi ataupun macam-macam lah. And then sama dengan 3U tambah 2. And then kita ada 11U tolak 14 sama dengan 3U tambah 2. So 11 tolak 3, 8U sama dengan 16. Okay, so kalau dari sini pergi sini tak ada masalah, okey je. Walaupun awak tak tulis yang 11U tolak 3U sama dengan 2 tambah 14. Ini okey sebab benda ni macam ni dia tak lompat yang macam obviously step tu berubah yang macam terus dapat jawapan. Contoh daripada sini dia terus pergi U sama dengan berapa tadi? 16/8. Ini lompat banyak sangat steps. Okay, tak mau. So at least kita ada 8U sama dengan 16. So U sama dengan 16/8. Kecilkan akan dapat 2/8, 16. 2 lah. Contoh yang senang. Kemudian ni extra saya bagi. Sebab saya nak cerita pasal beberapa kesilapan yang pelajar buat dalam basic exercise first kali ugasan GC. So cara yang paling selamat adalah expand je kurungan tu. Biarkan saja kita punya term tu dalam bentuk pecahan. No problems. Ada orang dia pindahkan 3 tu, kan dia pindah pergi sebelah dan dia akan dapat 2x tambah 5 tolak 4x sama dengan 21. Di mana kesilapan dia? 2x. Sepatutnya 2x tu jadi berapa? Sepatutnya 2x tu jadi 6x. Kenapa? Sebab bila 3 ni kita nak hapuskan dia, kita bukan hanya sekadar pindah tau. Kita darabkan dia dengan semua orang. Semua orang mesti darab 3. So 3 akan darab dengan 2x, 3 darab dengan dia, 3 darab dengan dia. So sebab tu akan jadi 6x tambah 5 tolak 4x sama dengan 21. So ini yang betul. Okay, macam mana pula kalau kita tak nak hapuskan 3? So kita expand je lah one by one. Okay, so let's say soalan dia, expandkan dia. So kita akan ada 2x tambah 5/3 tolak 4x per 3 sama dengan 7. Kita kumpulkan x. Okay, so 2x tolak 4x/3 sama dengan 7 tolak 5/3. Biar je dia dalam bentuk pecahan, tak ada masalah pun sebab nanti awak tekan kalkulator juga, betul tak? So 7 tolak 5/3 ni tekan je lah kalkulator. Pecahan tu tak kacau awak pun. So untuk yang x ni pula, awak boleh fakturkan dia. Ataupun kalau awak nampak, awak boleh terus tekan kalkulator 2 tolak 4/3. Kalau tak nampak, fakturkan dia. X, term yang pertama 2 tolak term yang kedua 4/3 sama dengan 7 tolak 5/3. Tekan kalkulator, selesaikan. Okay, so hati-hatilah masa selesaikan ni. Especially kalkulator lama. So kalkulator lama tekan bila melibatkan pecahan ataupun surd ataupun log, kurungan tu sangat penting. So contoh dekat kalkulator lama hari tu ada beberapa yang PM saya, kalkulator buruk. Untuk copy balik surd, contoh 4 tolak x. Dia nak copy balik dalam kalkulator lama. Dia hanya tulis surd, lepas tu keluar 4x pula. 4 tolak x. So kalau ini dalam kalkulator lama awak, surd tu hanya untuk 4 sahaja. Dia tak termasuk pun negatif x tu. So apa yang awak perlukan adalah kurungan. Supaya surd tu efek kepada semua orang. So itu je untuk kalkulator lama ni awak kena pandai tekan. Kurungan tu penting. Okay. So ni extra question lah. Dia tak ada dalam tutorial pun. Saya hanya bagi contoh sebab nak streskan pasal pecahan. Sebab pelajar akan menggelabah bila dia nampak pecahan. So itu untuk satu variable. Kemudian untuk 2 variable. So ini benda biasa yang awak dah jumpa dekat sekolah. Okay, so cara solve dia sama ada guna substitution. Ke awak panggil dia kaedah penggantian bahasa Melayu. Up to you. So penggantian adalah substitution. Kemudian elimination. Elimination apa bahasa Melayu ni tak tahu. Okay, so ada 2 method yang digunakan. Dan jika soalan tak bagi tahu,
it is up to you untuk guna method yang mana. Penghapusan. Thank you Cesar. Okay, elimination adalah penghapusan. So kalau soalan tak bagi tahu, awak boleh suka hati je nak guna method apa. Tapi kalau soalan spesifik bagi tahu using elimination method contohnya, awak tak boleh guna substitution. Kalau awak guna substitution walaupun jawapan awak betul, dia akan kira salah terus. Tak tengok pun jalan kerja dah. Terus dia kosong. Hanya sebab awak tak baca soalan dengan baik. So untuk soalan B ni, ini kalau nak guna lebih mudah jika awak guna substitution kan. Sebab dekat sini A ni single. Okay, so kita ada A sama dengan 36 tolak 4B. So kita akan substitute dia dalam yang kedua. So masukkan dalam yang kedua, kita akan ada 2, 36 tolak 4B tolak B sama dengan 9. So dekat sini tulisan kena hati-hati sikit lah dan jangan cuai. Itu sahaja. Sebab benda ni mudah, so saya jelaskan secara ringkas je lah. Untuk tutorial, kalau jawapan awak lain daripada dekat belakang, jangan percaya sangat. Dekat chapter tu ni ada banyak silap jawapan belakang. Okay, so saya pergi ke soalan seterusnya. Dekat sini saya nak tunjukkan soalan ni sesuai untuk guna elimination method. Kenapa saya kata sesuai? Sebab saya nampak benda yang sama dekat situ. Tak kisahlah dia positif atau negatif. Saya salah highlight. 2Y, 2Y. Tak kisah apa dia punya sign. Positif ke, negatif ke atau satu positif, satu negatif. No problem. Kita boleh hapuskan dia jadi kosong. So, bila kita decide untuk hapuskan Y, hapus Y. So, ini equation 1, ini equation 2. Awak kena fikir, awak nak tambahkan dia atau tolakkan dia supaya dia jadi kosong. So, kat sini kita nampak kalau kita buat 1 tolak 2. Kita ada 2X tolak 2Y sama dengan kosong minus 4X minus 2Y sama dengan 8. Saya suka buat kurungan. So that pelajar tahu negatif ni dia effect semua orang. Kalau dia tak buat kurungan, ada big possibility yang dia akan salah cuai. So dekat bahagian 2Y ni, kita ada negatif 2Y tambah 2Y. So sebab tu dia akan jadi kosong lah. Dia terhapus terus. So kita akan ada negatif 2X sama dengan negatif 8. Okay, so 2 tolak 4X, kosong tolak 8. Dan awak boleh buat tulis macam ni dalam jalan kerja awak. No problem. Okay, tak payah tulis yang panjang-panjang tu. Buat je bentuk lazim macam ni dan kira terus. Okay, so kita ada X sama dengan 4. Lepas tu kita cari pula lah Y. Kita substitute X dalam mana-mana equation 1 ataupun 2. Okay, macam mana pula kalau kita tengok E dengan F dekat sini, 5, 3, 4, 8. Dia tak single pun untuk kita dengan mudahnya substitute. Dan nombor dia tak sama pun untuk kita mudahnya eliminate. Jadi dekat sini ikut kesesuaian diri. Kalau awak rasa nak substitute baik-baik sebab ini akan melibatkan pecahan. Tapi kalau awak guna elimination, tak ada pecahan terlibat. Kenapa saya kata tak ada? Dekat sini awak kena decide. Siapa yang lebih mudah dihapuskan? So kalau saya tengok dekat sini, yang mudah dihapuskan adalah F. Sebab hanya equation pertama yang saya perlu darabkan dengan 2, so that dekat sini akan jadi 8. Nanti dia senang nak hapus. So macam mana kita nak buat jalan kerja ni? So mudahnya, biasanya saya akan terus tulis 2 darab 1 tolak equation 2. Ni equation 2. Maksudnya saya darabkan equation 1 dengan 2, kemudian saya terus buat operation je. Kita ada 10E tambah 8F sama dengan, dan dekat sini sebab saya dah nampak awal-awal 4 dengan 8 dan dia punya ni 10 tolak 3, 7E, 8 tolak 8 habis, and then 74 tolak 39 akan dapat 35. Biarlah dia jauh pun tak ada masalah. Awak nak tulis titik ke dekat situ, awak nak tulis tambah kosong ke dekat situ, tak ada masalah pun. Okay? Kadang-kadang pelajar malas nak tulis, dia kosong je kat situ, tak ada tulis apa-apa pun. Pun tak ada masalah, boleh je. Okay, so kemudian teruslah selesaikan dapat 5. Okay, so ini yang 2 variables tapi tak sama dia punya number. Okay, so saya lebih galakkan pelajar saya untuk buat elimination lah. Untuk 2 variable maupun 3 variable. Sebab dia tak ada melibatkan pecahan lah. Kurang melibatkan pecahan. So kita pergi yang 3 variables. Okay, so saya harap sangat yang korang dah tengok video. So 3 variables ni adalah video di part 2. So dekat sana, dia dah susun baik-baik dah macam mana nak solvekan soalan yang 3 variables ni menggunakan elimination method. Saya tak galakkan langsung pelajar saya dulu-dululah untuk guna substitution. Sebab kita ada 3 bukannya 2. Substitution macam agak complicated dan panjang sikit kalau ada 3 variables. Awak akan pening. Okay? So untuk memudahkan kerja dan mudah jalan kira, kita akan guna elimination. Okay, so first kali kita akan label 1, 2, 3. So masa kita nak eliminate, kita kena decide. So step pertama, decide nak hapus siapa. So awak kena pilih nak buang X ke, nak buang Y ke, buang Z. Mana lagi mudah? So kalau saya tengok dekat soalan ni, nak buang X, susah. Sebab apa? Sebab nombor dia tu pelik-pelik. 2, 5 dengan 7 tu tak ada kaitan langsung with each other. Okay, so kita tak nak buang X. So yang mudah, kita boleh buang Y ataupun Z.
Mana-mana satu yang korang nak. So kalau first step dah hapuskan Z, second step ikutlah nak hapuskan siapa pula. Okay, so biasanya kita akan buat sama ada 1 tolak 2, 1 tolak 3 ataupun ni pilihan pertama, pilihan kedua 1 tolak 2, 2 dengan 3. Ni bukan tolak tau, ni pasangan untuk dihapus. Sebab nanti kita akan buat bentuk lazim macam tadi. So ini pilihan je, awak tak restricted untuk hanya pairkan equation 1 dengan 2, equation 1 dengan 3. Tak, awak boleh juga pair 2 dengan 3. No problem. Ataupun awak boleh pair 1 dengan 3, 2 dengan 3 pun no problem. Saya decide untuk hapuskan Z dululah. Ni soalan yang sama. So kalau saya nak hapuskan Z, dekat equation pertama ni saya kena darabkan dengan 2. Sebab apa? Saya nak kasih semua orang mesti jadi, semua orang pula. Dekat sini mesti jadi 4. Okay? So kita ada, bila kita darab semua orang ni dengan 2, so dia akan jadi 4x tambah 3y tambah 4z. Okay, now 1, 2 kali 1 and then saya nak pair dengan 2. Okay, sebab 1 dengan 2 ni, nampak tak saya kotakkan dia punya sign tu? Dua-dua positif kan? So untuk hapuskan dia, jadi kosong, mestilah kita kena tolak. Okay, so ini yang pertama. So kita ada 4x untuk equation 1 tambah 6y tambah 4z. And then kita akan sama dengan kosong. Sebab kosong darab 2 adalah kosong. And then kita minus dengan equation 2 yang kita tak kacau pun jadi apa-apa. So 5x tolak 3y tambah 4z sama dengan 1. Jangan tersalah salin lah dekat sini. And then tolakkan dia. So kita ada negatif x tambah 9y sama dengan negatif 1. So ini adalah equation 4. Okay, kita buat pula untuk equation yang kedua. Pasangan kedua tadi saya nak buat 2 dengan 3. Okay, saya nak buat 2 dengan 3. So untuk 2 dengan 3, tengok dia punya signs. Saya kotakkan dekat sign tu. Macam mana nak hapuskan dia? Seorang ada positif 4z, seorang lagi negatif 4z. Nak jadikan dia kosong. Apa yang saya patut letak di tengah situ? Of course, positif. Tambah. Supaya bila tambah ni darab masuk dengan negatif 4z, so dia akan jadi 4z tolak 4z. So jadi kosong kan? So terus tolak. Dekat sini. So tanpa merubah apa-apa, tulis sahaja 5x tolak 3y tambah 4z sama dengan 1. And then 7x tambah 9y tolak 4z sama dengan 11. And then operation kita tadi tolak kan? Tambah, sorry. Tambah. So dia akan jadi 12x and then tambah 6y and then kosong untuk z sama dengan 12. So ini adalah equation 5. Kemudian gabungkan soalan 4 dan 5. So based on 3 equation, as long build up to new equation. Yes. Daripada 3 kita nak jadikan dia 2 pair. 2 new equations kan madam? Ya. So akan terbit lagi 2 equation 4 dan 5. Tapi untuk 4 dan 5 ni dah mudah selesaikan sebab dia hanya 2 variable sahaja. So kita ada, saya tuliskan balik, negatif x tambah 9y sama dengan 1. 12x tambah 6y sama dengan 12. So dekat sini dia adalah 2 variable yang biasa je. Dan dekat sini awak boleh nak guna elimination lagi ataupun awak nak guna substitution pun tak ada masalah. Dan kalau saya tengok dekat sini, guna substitution lebih mudah daripada guna elimination, betul tak? Sebab apa? Sebab saya punya x ni seketul je. Lebih mudah untuk saya nak substitute. Okay? So daripada sini awak dah pandai jalan lah. Jalan je sampai dapat satu nilai. And then daripada satu nilai tu, contoh saya selesaikan soalan ni. Apa tadi? Saya nak guna substitution method untuk soalan untuk yang hijau ni. Dia akan jadi x sama dengan 9y tolak 1. So saya akan substitute x dalam equation 5. So saya akan ada substitute x dalam equation 5. 4/19. Oops, sorry. So kita dah dapat jawapan untuk y sama dengan 4/19. Okay, so daripada y ni kita akan naik kepada, so daripada y kita akan substitute ke equation 4 ataupun 5. And then kita akan dapat x lah sepatutnya, betul tak? So lebih senang kita masuk dalam sini yang kita dah singlekan dia tadi. Okay, so bila kita dapat nilai x, dah dapat 2 nilai kan, y dengan x kan, then kita akan patah balik kepada equation 1, 2, 3 ni tadi. So nampak bila kita dah dapat satu value, kita akan patah balik ke atas. So kalau ada tengok video dekat YouTube yang saya bagi tu, unit maths tu, awak akan nampak jalan kerjanya lebih tersusun lah. Tapi apa yang penting adalah elimination untuk yang pertama punya steps ni. Yang saya highlight orange ni. Ini step pertama yang penting. Awak kena decide siapa yang awak nak hapus. Lepas tu barulah dia jalan ikut apa decision awak tadi. Okay, so untuk 3 variable ni yang leceh ni tu ajalah.
Dan lagi fakta kalau dia bagi pecahan. Okay. Dan ya, Intan, Boleh guna table table, boleh? macam dalam video. Boleh? Kalau itu lebih menyenangkan mata awak. Alright, madam. Kalau ikutkan pengalaman saya, dah 2 tahun dengan PDT, untuk UPS 1 ni, kan sampai 2.1 kan, linear equations ni kan, kita belajar kan 1, 2, 3 variable kan. Obviously lah dia akan ambil yang paling susah, which is 3 variable ni untuk masuk dalam quiz. Okay, so tolong mahirkan dirilah. Itu sahaja daripada saya. Selamat.